Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam Isyirah binti Muhammad Razwan dengan kad pelajar 20202721134. Kami daripada kumpulan 1 telah memilih tajuk Sikhism sebagai tajuk pembentangan kami. Topik kami adalah kesan Sikhism dalam pendidikan terhadap masyarakat dan negara. Antara isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini adalah pengenalan, definisi dan sejarah Sikhism, faktor kemunculan fahaman Sikhism, ciri-ciri dan amalan Sikhism, kesan dan pengaruh Sikhism dalam masyarakat dan negara, langkah menangani fahaman Sikhism dan akhir sekali kesimpulan. Mari kita lihat isi yang pertama, iaitu pengenalan. Berdasarkan pemikiran Sikhism Barat, mereka mempercayai bahawa pencipta alam tidak wujud dan menganggap manusia yang hidup pada zaman purba yang telah menciptanya, manakala agama dianggap satu budaya. Kemudian, konsep Sikhism sangat bertentangan dengan agama di mana semua bidang aktiviti umat Islam boleh dianggap sebagai ibadah untuk mencari dan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala Sikhism lebih mementingkan keduniaan. Fahaman ini amat penting dalam memberi rujukan dan pengajaran kepada semua tentang kewujudan ideologi seperti liberalism, pluralism dan Sikhism yang dibawa oleh Barat yang sangat bertentangan dengan Islam agar dapat membangunkan sebuah negara dalam mencapai pelbagai aspek. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanah binti Isa dan saya akan membentangkan definisi serta sejarah kemunculan sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme ini berasal daripada perkataan Latin iaitu seculum yang membawa maksud generasi atau zaman. Ianya boleh dikaitkan dengan peristiwa atau situasi pada masa kini yang tidak mengambil kira tentang kehidupan yang abadi. Pada awalnya, istilah sekularisme ini diperkenalkan oleh George Jacob Holyoake yang bertujuan untuk menyatakan pendapatnya yang menggalakkan urusan sosial diasingkan daripada urusan keagamaan. Kamus Dewan pula mendefinisikan bahawa sekularisme berkaitan dengan keduniaan, iaitu ia bersifat duniawi dan tiada kaitan dengan agama. Dalam bahasa Arab pula, sekularisme disebut sebagai ilmaniyah dan almaniyah. Dengan ini, sekularisme dapat disimpulkan sebagai sebuah pemikiran yang memisahkan nilai-nilai keagamaan daripada segala bentuk urusan kehidupan di dunia dengan membataskan keagamaan kepada perkara-perkara yang tertentu sahaja. Baiklah, seterusnya adalah sejarah kemunculan sekularisme. Sekularisme pada awalnya bermula di Itali Eropah pada abad pertengahan Masihi. Pada masa itu, banyak perubahan yang berlaku yang turut memberikan impak kepada perkembangan tamadun Eropah. Ianya berpunca daripada ideologi sekularisme itu sendiri. Berikutan itu, ia juga telah menyebabkan masyarakat berubah sikap dan berlainan pendapat terhadap nilai-nilai keagamaan. Golongan cendekiawan turut meramalkan akan berlakunya dan datangnya sekularisme di dalam kalangan masyarakat. Dengan kemunculan fahaman sekularisme, umat Kristian tidak dapat mengelak daripada krisis yang timbul dan salah faham yang berlaku, lalu mendakwa bahawa sekularisme merupakan ajaran yang sudah ditulis di dalam kitab Injil dan menjadi ikutan mereka. Ideologi sekularisme ini terus menyebar ke serata dunia, termasuklah Malaysia. Di Malaysia, ideologi ini muncul apabila penjajah British melakukan atau melaksanakan dasar pemisahan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan dan raja. Ia telah diperkenalkan melalui sistem residen selepas termaterainya perjanjian Bangkok 1874.
Pelaksanaan ini telah menghadkan bidang kuasa sultan dan raja di mana ia hanya tertumpu kepada isu-isu keagamaan sahaja. Manakala urusan pentadbiran pula diserahkan kuasanya kepada Residen. Slide selepas ini akan dibentangkan oleh pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Natasha binti Mat Kamil dan saya akan membentangkan tentang faktor kemunculan fahaman sekularisme. Di sini kami menyaraikan 4 faktor kemunculan fahaman sekularisme iaitu pergolakan gereja, perkembangan teknologi, kepesatan ekonomi dan perkembangan ilmu. Yang pertama ialah pergolakan gereja. Gereja atau rumah ibadah telah menjadi tempat berlakunya penyelewengan. Pada mulanya, gereja merupakan sebuah institusi yang amat dihormati di kalangan masyarakat Kristian. Namun, pergolakan gereja telah tercetus di mana sikap sesetengah golongan gereja yang mula berubah dan berlakunya penyelewengan secara berleluasa. Ini menyebabkan maruah golongan di kalangan gereja dipandang serong di kalangan masyarakat. Sikap golongan pendeta yang mengejar kekayaan di dunia serta mengetepikan soal isu agama telah menjadi faktor kemunculan sekularisme di negara barat. Kedua, ialah perkembangan teknologi. Masyarakat akan bersaing demi mengejar kekayaan daripada kemajuan teknologi tanpa mengambil kira soal keagamaan. Hal ini kerana teknologi yang berkembang dengan pesat, terutamanya teknologi binaan dan proses pembangunan masyarakat telah mempengaruhi kelahiran sekularisme di kalangan masyarakat. Mereka lebih gemar akan seni bina dan drama yang boleh melalaikan dan mengetepikan keagamaan. Yang ketiga ialah kepesatan ekonomi. Kepesatan ekonomi, pembaharuan yang baru di Eropah telah menanamkan sikap perekonomian masyarakat yang materialistik. Sikap ini sebati di dalam kehidupan mereka telah menjadi salah satu punca terlahirnya sekularisme di negara barat. Sikap ini terus diterapkan sehingga mengetepikan nilai keagamaan apabila ekonomi berkembang dengan pesat. Yang terakhir sekali ialah perkembangan ilmu. Zaman pembaharuan Renaissance melahirkan ramai tokoh yang memperkenalkan teori-teori baru. Perkembangan ilmu pengetahuan barat berlaku ketika zaman pembaharuan Renaissance ataupun kelahiran semula Eropah. Perkembangan ilmu sains dan pemikiran masyarakat telah menyebabkan wujudnya sekularisme sains di negara barat. Selain itu, ilmu kaji diperkenalkan dan menimbulkan krisis di kalangan masyarakat. Secara tidak langsung, perkembangan ilmu telah melahirkan ramai tokoh dan mereka memperkenalkan teori baru. Kesannya menyebabkan golongan gereja berpecah belah. Di samping itu, perkembangan ilmu falsafah juga telah mempengaruhi kelahiran sekularisme di mana para pendeta serta padri Kristian yang membabitkan diri dalam bidang falsafah telah mengabaikan tugas dan tanggungjawab mereka terhadap urusan agama di gereja dan biara. Pembentangan yang seterusnya, saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ismail Fikah Ramli ingin membentangkan tentang ciri-ciri dan amalan sekularisme. Yang pertama, ciri-ciri sekularisme. Setelah membuat kajian, terdapat beberapa ciri sekularisme yang akan dibincangkan. Pertama sekali, sekularisme adalah bersifat terasing dari aspek keagamaan. Ini bermaksud bahawa sekularisme menyokong teori yang pernah dikemukakan oleh Martin Luther di mana dia meminta untuk memindahkan tugas pentadbiran kepada Kaisar dan membiarkan pendeta gereja mengadili tugas-tugas agama. Amalan mengecualikan agama daripada aspek kehidupan dapat kita lihat dari amalan masyarakat dunia masa kini yang mempercayai bahawa agama hanya sebahagian daripada disiplin atau setara dengan aspek sejarah, ekonomi, politik dan lain-lain dan dipisahkan antara satu sama lain. Sekularisme telah melatih para penyokongnya untuk mengetepikan perkara-perkara yang berkaitan akhirat
dan dengan tidak langsung hanya mengutamakan kehidupan di dunia berbanding akhirat. Bagi mereka, urusan akhirat adalah merupakan perkara kedua yang perlu difikirkan. Sehubungan itu, sekularisme biasanya menggunakan unsur-unsur kehidupan beragama sebagai masalah pribadi untuk memimpin pengikutnya kepada ideologi serta fahaman lain yang turut menekankan kehidupan sekular seperti materialisme, individualisme, dan kapitalisme. Sekularisme juga menerapkan ciri kebebasan di mana boleh digambarkan sebagai kebahagiaan dan kebebasan yang tiada had. Teori Machiavelli iaitu end justify the means yang bermaksud matlamat yang menghalalkan cara adalah asas yang dipegang oleh ideologi ini. Fahaman ini juga menunjukkan ciri-ciri tidak tetap dan tidak mutlak seperti undang-undang dan pemerintahan sekular yang tidak mempunyai teras mutlak yang tetap. Peraturan tersebut sebenarnya terus berubah mengikut minat dan trend zaman tanpa garis panduan mutlak. Contohnya dapat dilihat dari abad ke-15 Masihi hingga sekarang, apabila pandangan sekular tentang aktiviti penzinaan telah berubah dan telah menjadi hak pribadi setiap individu yang kini ianya tidak lagi menjadi satu kesalahan untuk diamalkan di barat. Seterusnya adalah amalan sekularisme. Sekularisme adalah sistem agama yang tidak memiliki kedisiplinan sebagai acuan hukum. Istilah ini dapat diartikan sebagai keagamaan tanpa ada agama atau tiang agama yang menentukan sesuatu perkara. Salah satu masalah utama dengan institusi keagamaan adalah bahawa mereka dikendalikan oleh hierarki kekuasaan. Kerana kekuatan setiap dewa terbahagi di antara mereka, hierarki kekuasaan ini selalu terdedah kepada rasuah kerana terdapat banyak orang yang ingin menjadi bos, sementara satu-satunya keperluan adalah orang-orang menjadi setara. Ini juga cenderung menjadi pemujaan kepribadian, di mana kepribadian pemimpin lebih penting daripada ajarannya, dan ini biasanya berakhir dengan kekacauan. Sebenarnya, banyak agama dalam praktiknya tidak menepati ajaran agama mereka. Agama sendiri cenderung merosot dan menjadi rosak dari apa yang seharusnya diwakili. Kerosakan dan kemerosotan ini jelas berlaku di kebanyakan agama utama seperti agama Kristian dan Islam. Dalam perkara ini, seseorang itu lebih menepukan kepada beberapa banyak yang dipercayai ini sendiri. Sekularisme adalah satu cara yang memungkinkan umat manusia dapat terbebas dari kekuasaan emosional yang berasal dari agama mereka. Sekularisme atau sekular adalah teori dan praktik politik yang mengabaikan agama dalam lingkungan pemerintahan dan dinas-dinas penyelenggara negara. Golongan agama tidak boleh menyatakan pendapat atau cadangan mereka mengenai perkara yang berkaitan dengan pentadbiran negara. Hal ini kerana kebanyakan daripada pemerintah terlalu tamak dengan kekuasaan mereka sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka berkaitan isu agama. Banyak institusi dan simbol agama yang diterima dan digunakan oleh masyarakat telah kehilangan kedaulatan dan pengaruh mereka. Dapat dilihat pada masa kini apabila negara kita mengalami satu penyakit COVID-19 yang menjadikan semua masyarakat takut. Isu ini telah banyak diperkatakan apabila pemerintah meletakkan terlalu banyak syarat terhadap isu berkaitan agama. Namun, berkaitan yang di sebaliknya tidak berlaku sedemikian. Semua undang-undang dilaksanakan secara berasingan melalui akal dan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama dan tidak berdasarkan wahyu. Kebanyakan sistem perundangan dan kebanyakan negara dibuat dan juga diselaraskan mengikut keadaan semasa dan tidak berlandaskan keagamaan. Dapat dilihat kini hanya beberapa undang-undang yang berlandaskan agama Islam, namun selebihnya hanya melalui logik dan akal.
Kemunculan masalah sosial yang suka dibendung dalam masyarakat melalui pembelajaran campuran pelajar lelaki dan perempuan. Kebanyakan institusi pendidikan kini tidak menghiraukan pergaulan dan percampuran antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan, malahan semakin diterapkan. Perkara ini langsung tidak ambil berat dan diabaikan oleh segelintir masyarakat kerana perlu fikir isu ini hanyalah sesuatu yang remeh. Sebilangan besar media massa menyiarkan program bukan ilmiah seperti kisah cinta, fantasi dan program hiburan yang boleh merosakkan minda. Masyarakat kita pada masa kini terlalu taksub dengan rancangan televisyen yang kebanyakannya boleh merosakkan akal dan akidah. Tambahan lagi, media massa juga memainkan peranan mereka dan menyiarkan rancangan-rancangan yang bertentangan dengan ajaran agama, malah hanya ingin mengambil pelakon yang tidak menutup keseluruhan aurat mereka. Slide seterusnya akan dibentangkan oleh pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafahani binti Muhammad Safi akan membentangkan berkenaan pengaruh sekularisme terhadap masyarakat dan negara. Pertama sekali, corak sistem pendidikan yang lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengambil kira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. Sistem pendidikan dualisme telah diperkenalkan ke seluruh dunia termasuk negara-negara Islam. Apabila pendidikan hanya berlandaskan amalan sekularisme, pelajar akan lebih belajar berdasarkan logik dan kehendak pribadi. Oleh itu, lahirlah insan yang kufur, zalim dan fasik. Akhirnya, mereka lebih mengagungkan kehidupan duniawi, yakni kasihkan dunia dan ciptakan keberdaan yang tidak akan kekal. Selain itu, melalui ekonomi pula, lahirnya dua bentuk ekonomi, kapitalis dan sosialis yang beramatkan kekayaan dan material semata-mata tanpa memikirkan halal dan haram. Kapitalisme diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 oleh Karl Marx, iaitu pengasas kepada komunisme. Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Selain daripada itu, fahaman sekularisme ini juga dipengaruhi oleh fahaman hedonisme, iaitu ingin keseronokan dunia semata-mata. Terdapat setengah organisasi iaitu NGO seperti Sister in Islam yang mempertahankan perjuangan feminisme mereka semata-mata ingin mencapai matlamat perjuangan mereka sehingga prinsip Islam sebenar ditolak. Malah, mereka sanggup mempertikaikan maksud ayat-ayat Al-Quran dalam penetapan faraid dan hak wanita disamakan dengan lelaki. Bagi implikasi dan kesan sekularisme, dengan mengamalkan gaya hidup sekularisme akan menyebabkan perubahan kepada perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak dan gaya hidup. Pengasingan dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam jiwa dan hati. Maka lahirlah pembangunan umat yang tidak seimbang. Oleh hal yang demikian, berlakulah keruntuhan akhlak dan nilai-nilai moral. Contoh-contoh yang kita dapat lihat ialah bertambahnya gejala sosial yang tidak elok seperti penyalahgunaan dadah, arak, AIDS, homoseksual dan sebagainya. Kewujudan sekularisme akan mewujudkan perbezaan yang ketara antara duniawi dan ukhrawi. Malah, seseorang itu juga boleh tersimpang jauh daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Seseorang insan itu juga boleh jatuh ke dalam golongan orang-orang yang fasik, munafik dan juga boleh jatuh menjadi kafir jika ucapan atau perbuatan diselangi dengan fahaman sekularisme barat ini menguasai pemikiran. Jika mereka ingin mempertahankan prinsip sekularisme ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya ucapkan nama saya Nur Azrin dan saya akan membincangkan tentang langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menangani fahaman sekularisme. Seperti yang telah dibentangkan oleh sahabat saya sebelum ini, kita dapat ketahui bahawa fahaman ini telah membawa pelbagai kesan dan implikasi kepada masyarakat dan negara. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi ideologi ini.
Pertama sekali, sebagai individu yang hidup di zaman serba moden dan mencabar ini, kita perlulah menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang secukupnya supaya dapat membantu kita untuk membezakan baik dan buruk sesuatu perkara. Anda pasti pernah mendengar pepatah tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri China. Jika dihayati maksud di sebalik pepatah ini, jelas sekali ia menggalakkan kita untuk menuntut ilmu di mana saja kita berada, dan ia merupakan proses yang berterusan dan sangat dituntut dalam Islam. Mempunyai pengetahuan serba sedikit tentang ideologi barat juga pasti dapat membantu kita untuk membersihkan pemikiran daripada fahaman-fahaman luar yang bercanggah dengan ajaran Islam. Seterusnya, mengurangkan sikap mengagung-agungkan ideologi barat adalah langkah yang kedua. Untuk pengetahuan semua, pengaruh barat boleh didefinisikan sebagai gerakan luar yang ditujukan secara khusus kepada sekelompok atau sesebuah negara dengan misi untuk menundukkan negara itu. Umat Islam haruslah menyanjungi dan menghayati kegemilangan tamadun Islam supaya perasaan cintakan negara dan agama dapat dipupuk. Teori barat Machiavelli merupakan dasar yang dipegang oleh ideologi sekularisme iaitu ends justify the means yang membawa maksud matlamat menghalalkan cara. Di sini kita boleh lihat mereka mengamalkan prinsip tidak kira apa langkah atau cara sekalipun, yang penting matlamat mereka tercapai. Hal ini amatlah berlawanan dengan ajaran Islam. Kita pasti pernah mendengar ayat niat tidak menghalalkan cara, bukan? Jadi di sini saya ingin menekankan sekali lagi bahawa kita perlu mengurangkan sikap mengagung-agungkan ideologi barat kerana ianya bercanggah dengan ajaran Islam. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah memanfaatkan aspek positif dalam masyarakat berbilang kaum. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum hidup bersatu padu dan aman damai. Jadi, hal ini mungkin boleh membawa peluang untuk menimba pengalaman berdakwah pada pelbagai bangsa dan juga kelompok budaya. Contoh terdekat yang boleh kita lihat adalah apabila Ustaz Abid Liu pergi menghulurkan bantuan ke satu kampung yang terletak di Sabah. Beliau telah berjaya mengislamkan seluruh penduduk kampung di Sabah. Itu adalah antara usaha yang dilakukan oleh beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Akhir sekali, menganjurkan kempen jati diri untuk umat Islam juga merupakan salah satu langkah yang boleh dilakukan. Kerajaan dan negara perlulah memainkan peranan penting untuk mengelakkan masyarakat daripada terus hanyut dengan fahaman barat ini. Menyeru umat Islam untuk mengikuti kem motivasi dan yang bertemakan keagamaan secara tidak langsung akan menerbitkan keinsafan dalam diri mereka. Menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan hidup muslimin bukanlah satu perkara yang sia-sia kerana ianya mengandungi ajaran atau maklumat yang lengkap yang boleh digunakan dan dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Sekian saja daripada saya. Saya menjemput pembentang seterusnya untuk membuat kesimpulan dan menutup pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih. Sekali, kesimpulan yang dapat diberikan dalam pembentangan ini adalah sesuatu yang dilakukan tanpa kefahaman yang sebenar di sebalik falsafah yang disebarkan. Ini akan mengakibatkan masyarakat hilang identiti asas seperti keagamaan. Jadi, kita perlu bermuhasabah dan memotivasikan diri agar tidak terpengaruh dan terpesong dengan ajaran yang mampu menjatuhkan martabat kita sebagai muslimin. Oleh itu, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan supaya hidup berlandaskan agama agar tidak terpesong. Sesungguhnya, akhirat itu yang hakiki.